Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana kita masih lagi diberi peluang, ruang dan peluang untuk terus hidup di muka bumi ini. Mungkin ada di kalangan jiran tetangga kita, mungkin ada di kalangan ahli keluarga kita, mungkin ada di kalangan rakan-rakan kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di musim COVID-19 ini. Jadi mudah-mudahan insya-Allah Allah permudahkan segala urusan mereka dan Allah sembuhkan mereka seperti sedia kala. Dalam video kali ini insya-Allah Mu'alim akan menceritakan satu kisah perang yang terdapat dalam siri kisah peperangan Islam, iaitu kisah perang Mu'tah. Anak-anak murid boleh merujuk buku teks Ikram Musleh bermula daripada muka surat 17, dan kisah perang Mu'tah ini adalah kisah sirah dalam buku teks Ikram Musleh tahun 5, unit yang keempat. Jadi insya-Allah Mu'alim akan mulakan. Kisah peperang Mu'tah ini ialah kesinambungan pada kisah peperangan di dalam Islam. Selepas berlakunya perang Khaybar yang berlaku pada tahun ke-7 Hijrah, perang seterusnya ialah perang Mu'tah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah pada bulan Jamadil Awal. Sekiranya mengikut kalender Masihi, perang Mu'tah ini berlaku pada bulan September tahun 629 Masihi. Jadi apa punca peperangan Mu'tah ini berlaku? Peperangan Mu'tah ini berlaku bila mana kaum muslimin ingin menuntut bela terhadap kematian salah seorang utusan yang dihantar oleh baginda Rasulullah SAW ke Basrah. Utusan yang bernama Harith bin Umar ini telah pun ditangkap dan dibunuh di Basrah. Pembunuhan utusan ini adalah merupakan satu penghinaan kepada baginda Rasulullah SAW dan juga merupakan satu ancaman kepada ramainya utusan yang telah baginda hantar ke seluruh pelosok dunia. Di dalam perang Mu'tah ini, seramai 3,000 orang askar muslimin telah menentang seramai 100,000 orang askar musyrik. Ada juga pendapat yang mengatakan sehingga 200,000 orang askar musyrik yang menentang askar muslim yang hanya bilangannya seramai 3,000 orang. Di dalam perang Mu'tah ini, baginda Nabi SAW tidak turut serta dalam peperangan. Baginda hanya tinggal di Madinah. Sebelum berangkatnya pasukan tentera Muslim, baginda telah menyampaikan beberapa wasiat. Antaranya yang pertama, sekiranya Zaid bin Harithah syahid, maka peperangan ini akan diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib. Dan sekiranya Ja'far bin Abu Talib juga syahid, maka peperangan akan diketuai oleh Abdullah bin Rawahah. Dan sekiranya Abdullah bin Rawahah juga syahid, maka Rasulullah mengarahkan agar diputuskan di kalangan tentera Muslim siapa yang sepatutnya mengetuai perang tersebut. Setelah Abdullah bin Rawahah juga syahid, maka tentera Muslimin telah sepakat dan bersetuju untuk memilih Khalid Al-Walid sebagai panglima perang. Khalid Al-Walid dipilih sebagai panglima perang berdasarkan kebijaksanaan pengaturan strategi di dalam peperangan. Lalu, disebabkan oleh strategi yang disusun oleh Khalid Al-Walid, maka tentera Islam yang bilangannya 3,000 orang itu berjaya mengalahkan 100,000 orang tentera musyrik. Dan peperangan ini telah pun dimenangi oleh umat Islam. Berita kemenangan tentera muslimin dalam perang Mu'tah ini telah disambut gembira oleh Rasulullah dan umat Islam di Madinah. Rasulullah lalu memberi gelaran Saifullah kepada Khalid Al-Walid yang bermaksud pedang Allah di atas kebijaksanaan beliau mengatur strategi peperangan. Selain daripada wasiat berkaitan dengan panglima perang yang bakal mengetuai peperangan Mu'tah ini, baginda Rasulullah SAW juga ada meninggalkan 4 wasiat yang lain sebelum berangkatnya
tentera muslimin ke medan perang. Yang pertama, tentera muslimin dilarang sama sekali untuk membunuh wanita, orang tua, bayi atau kanak-kanak. Yang kedua, tentera muslimin dilarang sama sekali untuk mengganggu paderi di dalam gereja. Yang ketiga, tentera muslimin dilarang sama sekali untuk merobohkan bangunan ataupun rumah. Dan wasiat yang terakhir, tentera muslimin dilarang sama sekali untuk memotong ataupun menebang pokok semasa peperangan. Apa pengajaran yang kita dapat daripada kisah Perang Mu'tah ini? Terdapat 3 pengajaran yang boleh kita ambil iktibar daripada kisah peperangan Mu'tah ini. Yang pertama berkaitan dengan sifat baginda Rasulullah SAW yang bersifat dengan sifat lemah lembut dan kasih sayang. Bila mana baginda mewasiatkan agar tidak ada berlakunya pembunuhan terhadap kaum wanita, orang tua, bayi dan juga kanak-kanak, serta 3 wasiat yang lain. Pengajaran yang kedua ialah berkaitan dengan sifat juang para sahabat yang terlibat dalam peperangan ini. Bila mana 3 panglima perang yang pertama telah pun syahid dibunuh. Dan ketika itu, tentera musyrikin, tentera kafir ini berasa gembira dan merasakan bahawa mereka akan menang. Lalu dilantik panglima perang yang baru, iaitu Khalid Al-Walid, dengan menggunakan strategi memecahkan tentera muslimin kepada 2 kumpulan dan menyerang di waktu malam daripada 2 arah yang berbeza yang membawa kepada kemenangan tentera Islam. Bila mana Khalid Al-Walid menggunakan strategi ini, pada hemat panglima tentera musyrik, tentera muslim ini mendapat bantuan askar tambahan. Dan mereka akhirnya lari dan meninggalkan medan perang. Dan dengan strategi itu juga Khalid Al-Walid memerintahkan agar tentera muslim tidak mengejar tentera musyrik yang lari daripada medan peperangan. Pengajaran yang ketiga ialah bagaimana strategi dalam peperangan ataupun apa jua yang kita lakukan akan menentukan kejayaan yang kita akan peroleh. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Khalid Al-Walid dengan memecahkan tentera muslim yang bilangannya jauh lebih sedikit berbanding tentera kufar. Lalu akhirnya Allah berikan kejayaan kepada tentera muslim. Di dalam sebuah hadis, Imam Bukhari menyatakan bahawa di dalam perang Mu'tah 9 bilah pedang telah patah di tangan Khalid Al-Walid, melainkan 1 bilah pedang kecil daripada Yaman. Hadis ini disokong oleh Imam Ibn Hajar dengan mengatakan bahawa maksudnya begitu ramai tentera musyrik yang telah pun mati dibunuh oleh tentera muslim. Sekian saja perkongsian Mu'alim berkaitan dengan Perang Mu'tah. Sebelum Mu'alim akhiri video ini, Mu'alim harap kerjasama antum untuk menyiapkan latihan di dalam buku aktiviti Ikram Musleh bermula daripada muka surat 20 hingga muka surat 23. Di dalam description video ini juga Mu'alim ada sertakan satu lagi link video buat rujukan anak murid sekalian. Akhirul kalam, semoga kita berjumpa lagi dalam sesi PDPC online seterusnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.